Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-77 pada 23 September 2022 telah menyatakan dengan jelas teknologi baharu yang menjadi penggalak kepada tenaga boleh diperbaharui hendaklah bersifat mampu milik oleh negara-negara membangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Muslim Majlis, barisan panjang hakim yang menjunjung paksi keadilan, hadirin dan hadirat, warga dewan yang dihormati sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini, sasaran tenaga boleh diperbaharui negara, satu agenda peralihan tenaga yang adil dan wajar. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tenaga boleh diperbaharui atau ringkasnya TBB, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu TBB. TBB didefinisikan sebagai tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi yang tidak akan habis. Contohnya cahaya matahari, air, ombak dan juga angin. Tenaga ini dikatakan adalah tenaga yang bersih dan juga hijau kerana ia menghasilkan sedikit pencemaran berbanding daripada tenaga-tenaga yang lain. Hadirin dan hadirat, terdapat banyak desaan daripada pelbagai pihak supaya kita, kerajaan kita menetapkan sasaran TBB yang lebih tinggi daripada sasaran ketiga ini. Agenda peralihan tenaga negara sehingga tahun 2040 telah menetapkan sasaran TBB pada kadar 31% daripada kapasiti tenaga terpasang dan 40% pada tahun 2035. Pada ketika ini, kapasiti terpasang TBB negara adalah berjumlah 7,995 megawatt dan ia diluncurkan meningkat sekali ganda sehingga 18,000 megawatt pada tahun 2040. Persoalannya, adakah kita berada dalam agenda yang tepat pada ketika ini? Adakah ini sasaran yang tepat? Hadirin dan hadirat, saya berani jamin bahawa inilah sasaran yang tepat bagi negara kita. 31% pada tahun 2035 dan 40% pada tahun 2040 adalah satu sasaran yang tepat. Walaupun terdapat banyak desaan supaya kita meningkatkan sasaran TBB dalam kapasiti terpasang, namun harus diingat, kita Malaysia, sebuah negara yang membangun, masih mempunyai kekangan dalam penjanaan berasaskan TBB, terutamanya solar, berdasarkan faktor-faktor berikut. Pertama, kajian daripada Grid System Operator menyatakan bahawa grid kita hanya boleh menampung sehingga 30% kemasukan solar ke dalam sistem. Sekiranya kemasukan solar melebihi daripada had yang ditetapkan, maka akan berlaku kestabilan dari segi grid kita. Kedua, penjanaan di Malaysia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada penjanaan daripada sumber TBB, terutamanya solar. Ini kerana solar sifatnya intermittent, dengan izin atau berubah-ubah bergantung kepada cuaca. Jika cuaca cerah, maka ada penjanaan. Namun jika cuaca mendung, hujan atau berawan, maka tiada penjanaan. Oleh itu, kita masih perlu bergantung kepada sumber daripada loji jana kuasa terbang. Ketiga, hadirin dan hadirat, harga solar dikatakan semakin rendah ketika ini berbanding harga-harga gas dan juga arang batu dunia. Namun harus diingat, penjanaan solar memerlukan sokongan atau dengan izin backup daripada grid, dan ini akan meningkatkan kos penjanaan yang akan dilepaskan kepada tarif yang akan ditanggung oleh saya, tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu-ibu kita di kampung. Jadi hadirin hadirat, untuk apa kita berbangga dengan penjanaan solar yang terlalu tinggi sekiranya kita semua sebagai rakyat Malaysia harus membayar harga yang tinggi bagi tujuan ini? Kesimpulannya, saya yakin bahawa kita berada dalam landasan yang tepat dalam agenda peralihan tenaga negara. Negara kita, acuan kita. Untuk apa kita bermegah dengan penjanaan yang tinggi jika kita semua
membayar harga yang tinggi bagi tujuan ini. Dan hadirin dan hadirat, dengan sasaran ini kita masih boleh mencapai negara sifar karbon pada tahun 2050, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.